Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Farid Misbah, Siti Zaliha, semua yang hadir pada malam ni, Muhammad Adib, barakallahu fikum. Andai ada peluang, Ustaz Zawi tolong share video ni dengan teman-teman yang lain. Moga ramai yang ada kesempatan untuk mendengar kuliah pada malam Jumaat ni. Nazir Nazri, Nur Hidayat, jazakumullahu anna kulla khair. Kalau orang baik pada kita tak dapat nak balas, maka katakanlah oleh kamu jazakumullahu khairal jaza' ataupun jazakallahu khairan katsira, kata Nabi kita SAW. Barang siapa yang mengucapkan demikian, maka dia telah pun memberi kepadanya pulangan sebaik-baik gantian. Baik, Siti Aisyah, hijrah biiznillah. Renungan kita pada malam ni insya-Allah dalam masa kurang dari setengah jam, ayat ke-11 dan 12 di surah Al-Fathu. Tolong buka muka surat 59 bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, jilid yang ke-9, muka surat 59 ayat ke-11 dan 12. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9, muka surat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqul lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bal zanantum an la yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa zanantum dhanna as-sawi wa kuntum qauman bura. Sadaqallahul azim. Marjan Sibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Asyari, Waalaikumsalam. Muhammad Hanif Abdul Fattah. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah menghalang kami, maka mohonlah keampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang kehendak Allah jika dia mengkehendaki kemudaratan bagimu atau dia mengkehendaki manfaat bagimu? Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tetapi kamu menyangkakan bahawa Rasul dan orang-orang beriman tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga masing-masing selama-lamanya, dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, dan kamu menjadi kaum yang binasa. Baik, Fatimah Hati, barakallahu fikum. Johari Ishaq, cuba lihat Allah memberitahu Rasulnya Muhammad SAW alasan yang diajukan oleh orang-orang Badui yang tidak ikut serta ke Hudaybiyah. Mereka lebih memilih tinggal bersama keluarga dan memilih kesibukan mereka hingga enggan melakukan perjalanan bersama Nabi. Alasannya mereka sibuk, dan mereka minta supaya Nabi mohonkan keampunan bagi mereka. Ucapan ini tak lain tak bukan sebagai alasan, bukan sebagai keyakinan, bahkan untuk menjadi tipu daya dalam hal yang dibuat-buat itu. Maka itu dia berfirman, mereka mengucapkan apa yang ada dalam lidah, apa yang diucapkan lidah mereka tidak dalam hati. Katakanlah, siapakah gerangan yang dapat menghalang kehendak Allah jika Allah mengkehendaki kemudaratan bagimu atau jika dia mengkehendaki manfaat bagimu? Maksudnya tidak seorang pun yang sanggup menolak apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap kamu. Maha tinggi lagi maha suci dia, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta sembunyikan, meskipun kalian mengada-ngadakan dan bersifat munafik terhadap kami. Baik tuan, ayat ni menceritakan tentang perilaku sebahagian daripada kaum Arab Badui. Arab Badui ni merupakan golongan Arab yang biasanya tak berpendidikan, duduk jauh dari kawasan pembangunan seperti Madinah. Hidup mereka adalah berpindah randah. Di mana ada air mereka akan pergi. Jadi antara sikap orang Arab Badui ni, mereka punya iman yang lemah. Sebahagian mereka memang tak dinafikan merupakan golongan munafiqun, tetapi kebanyakannya memang imannya lemah. Di mana ada fulus, semuanya lulus. Inilah orang yang kebendaan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Sampai ke hari ni, kalau kita pergi berdakwah di tempat-tempat yang agak terpencil, pedalaman, orang-orang yang masuk Islam itu, dia akan masuk Islam bila melihat ada kebendaan, ada pulangan kepadanya. Siapa datang pun dia akan terima. Orang Islam datang, dia masuk Islam. Orang bukan Islam datang, dia ikut orang itu. Asalkan di mana ada fulus, semuanya lulus. Terima kasih Suzy Daniel. Zulbahri Zainuddin, barakallahu fikum. Allah, lama tak jumpa Tuan Zulbahri. Ki Demang Mendem Semir, Syahrul Adli, barakallahu fikum.
Jadi ayat ini menceritakan tentang orang-orang Arab. Dan jangan terlupa ketika Allah menceritakan tentang orang Arab ini, mereka pernah jumpa dengan Nabi dan berkata, qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dalam bicara berkaitan iman, Islam, ihsan, dia punya perbezaan darajat. Dalam sebahagian ayat Quran membeza-bezakan di antara orang Islam dengan orang beriman dan orang yang ihsan. Orang Islam ni ramai, orang beriman, orang yang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman insya-Allah dia orang Islam. Memang dia orang Islam. Dan orang ihsan adalah yang paling tinggi sekali. Sebelum naik ke tahap-tahap yang lebih tinggi seperti zuhud, wara', saleh, inilah golongan wali-wali Allah yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi dalam konteks hari ini menceritakan kepada kita, membawakan satu episod. Ini kekuatan yang daripada Quran. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, ini satu bentuk wajah ijaz Quran. Itu Quran datang kepada kita satu kisah yang berlaku 1400 tahun lalu, namun bila kita baca, seolah-olah ia berlaku di depan mata kita, disaksikan oleh mata kepala kita. Maka inilah sikap orang-orang Arab yang Nabi ajak mereka untuk bersama dalam perjalanan Hudaybiyah, tapi mereka tolak dengan mengatakan bahawa kami sibukkan harta kami ada pokok kurma yang nak berbuah, unta kami nak beranak, isteri kami sakit, anak kami begini macam-macam alasan yang dikemukakan kepada Nabi SAW. Jadi sebenarnya apa yang dituturkan oleh kata-kata mereka itu berbeza daripada apa yang terdapat dalam hati mereka sendiri, iaitu dalam hati mereka ketakutan dan tiada persediaan untuk menyertai rombongan Nabi SAW, memandangkan dia terdedah kepada bahaya. Bahkan di kalangan mereka berfikir, tentulah tak pulang dah Muhammad SAW dengan tenteranya ini, habis dah, kena ganyang habis-habisan dengan musyrikin. Berapa bilangannya? 1,500 orang paling ramai pun. Jadi buat apa kita pergi expose diri kita pada danger, kepada bahaya? Inilah dia sikap golongan Arab yang memang kehidupan mereka adalah kebendaan semata-mata. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dahulu, ketika Nabi berjumpa seorang mereka bertanya, apakah cita-citamu? Dia berkata kepada Nabi SAW, saya mengharapkan, terima kasih Asfani Ahmad, Muazzan Zimdin, barakallahu fikum. Haji Muazzan ke ni? Nama lebih kurang nama saya, Isna Izzah, ya. Jadi bila Nabi bertanya kepada Arab ini, apa yang kau nak? Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak seekor kambing yang lengkap dengan susunya, boleh beranak. Itu je matlamatnya. Sedangkan bila Nabi tanya kepada Rabi'ah Al-Aslami, seorang pembantu Nabi SAW, lelaki, namanya macam perempuan, ya. Rabi'ah, Muawiyah, nama macam perempuan. Talha, Mughirah, kan, Maisarah, ini nama Arab, nama lelaki sebenarnya. Jadi Rabi'ah ini ketika Nabi tanya kepadanya, apa yang kau harapkan? Wahai Rasulullah, saya nak masuk syurga bersama Rasulullah SAW. Tengok, cita-citanya besar. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang pernah saya ceritakan tuan-tuan dalam surah Nisa yang lalu, dari sabi amaniyikum, kisah tentang Sayyidina Umar duduk dengan para sahabat, tanya apa impian kamu. Mereka berkata, nak emas yang banyak, nak sedekah untuk Islam, nak harta karun yang banyak untuk Islam. Sayyidina Umar berkata, aku memerlukan orang macam Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal. Ini orang yang dapat mencorak sejarah baru untuk umat. Tengok cita-cita orang saleh ni, cita-cita orang muslih, cita-cita orang beriman lain daripada cita orang kebendaan, tuan-tuan. Maka kembali kepada kisah golongan Arab ni tadi, bahawa mereka ini adalah orang yang kebendaan, menilai satu semua pada kebendaan. Nabi bertanya kepada dia, apa kau nak? Nak kambing dengan susunya. Apa nak buat kambing? Mintalah benda yang besar. Kalau kebendaan sangat, mintalah istana ke apa, tak minta kambing. Begitu dangkalnya pemikiran, tak ada ulul himmah langsung, himmah ta'aliyah langsung, tuan-tuan. Ini orang panggil ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Untuk tuan-tuan, ratusan tahun dahulu ketika Syria berada di bawah naungan kerajaan Islam Osmaniyah, ada seorang tukang jahit, budak muda tukang jahit ni, namanya Muhammad bin Ismail, macam nama Imam Bukhari. Terlanjur cerita tentang orang yang ulul himmah, tuan-tuan, orang yang punya cita-cita besar, ada big dream dalam hidupnya. Maka Muhammad bin Ismail ini adalah seorang Arab biasa, duduk buka kedai jahit untuk survival hidup, tapi dia rajin datang ke majlis ilmu, dia cinta ulama-ulama, dan dia mencatat ilmu yang dicatatkan ulama. Ulama melihat bahawa pada Muhammad bin Ismail ini ada kecerdikan, kepintaran, ada wisdom. Maka ramai di kalangan mereka memujuk, Muhammad, engkau ni orang bijak, engkau belajarlah sungguh-sungguh, nanti kau jadi ulama. Pada permulaannya dia menyangkakan itu merupakan kata-kata dorongan biasa-biasa, tapi akhirnya menjadi sebab untuk dia bersungguh-sungguh. Ini the power of magic word, tuan-tuan. Cakap yang baik-baik untuk anak-anak kita musim cuti, duduk kat rumah, jangan marah mereka, cakap yang baik-baik, tuan. Maka Muhammad bin Ismail ini akhirnya mendengar nasihat daripada guru, dia pun hatinya terbuka, dia mula belajar sungguh. Lama kelamaan, tuan-tuan, dia jadi seorang anak murid yang bijak, yang terpandang. Dan orang mula datang ke kedai jahitnya bukan untuk menjahit pakaian, tapi untuk tanya hukum hakam.
Maka mufti yang ada di Damsyik pada masa itu merasa jealous dengan kedudukannya. Orang mula tanya kepada Muhammad bin Ismail ini, tidak bertanya kepadanya. Maka penyokong-penyokong mufti menjadi marah. Ini cerita kedengkian yang ada pada semua manusia tanpa pengecualian, tuan-tuan ni. Pada orang alim pun ada, pada orang jahil pun lagi banyak. Ada orang kaya sama kaya pun memang wujud. Orang perempuan dengan perempuan memang ada. Itu sebab dalam Islam hujatul aqran ghairu mu'tabar. Bahawa hujah yang akran ghairu mu'tabar tak boleh diterima. Penilaian orang kepada orang yang sama bidang dengannya jarang betul. Selalunya akan menyempit menjadi kedengkian dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi mufti di Damsyik, di masjid di Syria, mula terasa hati dengan Muhammad bin Ismail. Ini yang mendapat tempat di hati ramai orang muda datang berjumpa dengannya. Tak bertanya dengan mufti yang ada pula, tuan-tuan. Akhirnya penyokong-penyokong mufti mulalah perli Muhammad ni. Kemana kau nak pergi wahai syekh? Ni kata-kata hina, tuan-tuan, istihza ni. Mufti dah ada orang, kau nak isi tempat mana lagi? Mereka mula mengejek Muhammad bin Ismail ni kerana dia seorang tukang jahit, turn to be Islamik punya seorang ilmuwan, tuan-tuan. Maka akhirnya Muhammad Ismail ini satu hari berjalan, orang memperlekehkan dia. Kau nak pergi mana tu wahai Muhammad? Kau nak pergi ke Istanbul ke? Nak minta jawatan mufti ke? Dia perlinya Muhammad Ismail, tuan. Akhirnya oleh kerana selalu kena perli membakar semangat. Kalau orang perli dan hina cela kita, jangan jadikan ia penghancur semangat, tuan-tuan ni. Jadikan api hati dalam hati kita ni ibarat obor, nyala tak padam-padam. Lagi orang cela, lagi kita bangun, lagi kita bangkit, lagi kita maju berlari. Maka Muhammad Ismail ni akhirnya pergilah ke Istanbul. Dan selalu orang kata nak jadi mufti sangat, sebab Istanbul adalah ibu negara kepada Turki. Turki adalah menaungi negara-negara seperti Syria, dan pelantikan mufti pun terletak pada tangan Syekhul Islam yang ada di Istanbul. Semua jajahan Turki ini muftinya dilantik oleh sultan yang ada di Istanbul. Maka Muhammad Ismail ni pergilah ke Istanbul, sewa rumah dekat dengan pejabat yang dipanggil sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam ni macam the grand mufti lah, mufti terbesar kerajaan Islam Osmaniyah. Maka duduk situ dimulalah mengajar apa yang dia mampu, menyampaikan ilmu. Orang pun minat dengan dia. Satu hari dia mendengar anak muridnya berkata bahawa sultan mengalami satu masalah besar dan tak ada seorang boleh selesaikan masalah itu. Dan Syekhul Islam yang ada pun nanti-nanti kalau ada ulama boleh bagi pandangan dalam isu tersebut. Maka Muhammad Ismail pun pergilah ke pejabat Syekhul Islam. Syekhul Islam ni orang alim, orang besar, orang warak. Dia tidak ada rasa dengki kepada tuan-tuan guru yang lain. Susah nak cari orang macam ni, tuan-tuan. Maka Syekhul Islam pun tidak ada di pejabat. Muhammad Ismail pergi ke pejabat itu dan bertanya kepada kerani lah, ibaratnya kerani kat situ. Berkata kepadanya, saya dengar ada soalan ditanya dan mufti perlukan jawapan. Syekhul Islam perlukan jawapan. Syekhul Islam ni ketua kepada mufti-mufti dalam kerajaan Islam lah, Syekhul Islam. Maka boleh tak saya lihat soalan tersebut? Maka kerani itu membagi. Dipandangnya orang muda ini, Muhammad bin Ismail ni, fikirnya ini orang muda apa nak jawab, orang yang tak jawab takkanlah dia boleh jawab. Maka Muhammad Ismail pun balik ke rumah. Dia pun mula menjawab soalan dikemukakan itu dalam beberapa helai kertas. Habis jawab, dia pergi serahkan balik kepada pejabat Grand Mufti, iaitu Syekhul Islam di Istanbul. Maka kerana itu sampaikan jawapan tersebut kepada Syekhul Islam. Syekhul Islam baca, terkejut dia melihat ini bukan sebarang orang. Dia panggilnya Muhammad Ismail datang ke pejabat dia, dan dia berbincang. Dia mendapati Muhammad Ismail ini memang bukan calon-calon orang alim datang dari Damsyik. Maka dia lantas berkata kepada Muhammad Ismail, wahai orang muda, aku tengok kau punya kemungkinan kemampuan ilmu yang tinggi. Aku nak kau jadi seorang yang dihormati di Syria. Apa jawatanmu, mintalah, aku akan bagikan. Syekhul Islam ni orang besar, tuan-tuan. Ibaratnya the grand mufti yang semua negara Islam bernaung di bawah Turki itu. Maka Muhammad Ismail tanpa berlengah lagi berkata, tuan, saya nak minta jawatan mufti, dan saya nak minta mengajar di Kubah Nasr. Kubah Nasr ni satu tempat yang memang tidak ada siapa pun boleh mengajar melainkan orang-orang berilmu, ulama yang diiktiraf saja, tuan-tuan. Maka Syekhul Islam berkata tanpa berlengah lagi, menyuruh kerani untuk menyiapkan surat untuk memberikan pelantikan kepada Muhammad bin Ismail ini menjadi mufti Syria, dan diberi kebenaran untuk mengajar di Kubah Nasr yang bukan sebarang orang boleh mengajar di situ. Maka Muhammad bin Ismail ini pun pulanglah ke Syria, tuan-tuan. Dalam perjalanan masih lagi ada penghina, pencela yang duduk di bahu-bahu jalan, kata kepada Muhammad bin Ismail, hai Syekh, dari mana kau datang? Lama tak nampak. Muhammad bin Ismail menjawab dengan segera, saya pergi ke Istanbul seperti yang kamu minta, dan saya telah minta jawatan mufti, dan sekarang saya dilantik ini mufti Syria. Mufti yang ada tu diminta untuk turunkan.
Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar, subhanallah. Rahmat Umar, barakallahu fikum. Jadi apa yang saya nak cerita kepada tuan-tuan ni, ini namanya ulul himmah, orang yang punya karakter, kualiti dalam hidup, cara berfikir. Kita akan perhatikan orang-orang salih, orang bijak, pemimpin-pemimpin Islam ni, mujahidin dan juga ulama salihin ni, mereka mempunyai pola berfikir yang sama, tuan-tuan. Bukan pola berfikir rendah. Benarlah kata Sayyidina Ali, kalau engkau ni sibuk dengan benda yang nak makan je kerja, engkau dan apa yang masuk dalam mulut engkau sama dengan yang keluar daripada dubur itu. Ni perkataan ni kasar, tuan-tuan. Kerana ada di kalangan kita ni yang hidupnya penting untuk makan je, tak ada fikir benda lain. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi tak mau berfikir kreatif, tak mau bantu untuk menjayakan, tak ada cita-cita besar dalam hidup. Ini adalah orang yang paling malang sekali, seperti yang diceritakan oleh Allah SWT, iaitu golongan Arab yang tidak mahu bersama dengan Nabi SAW ini. Imam Syafi'i pernah berkata dalam kata-kata syair yang indah, safir tajid iwadan amman tufariqu wansab wa inna lazidha al-aishi fi an-nasabi wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat wa sahmu laula firaqul kawsi lam yusibi in tagharraba hadha azza matlabu wa in tagharraba zaka azzaka dhahabi. Kata Imam Syafi'i, kata-kata indah ni, kita dalam hidup ni kalau duduk bertapa setempat, tak mau keluar, tak mau berusaha, tak mau pergi jumpa orang, tak mau berfikir maju ke hadapan, maka orang ini akan jadi seperti singa yang kelaparan mati dalam hutan, tak mau pergi berjuang mencari mangsa, tak mau. Begitu juga diibaratkan seperti panah yang tidak dilepaskan daripada busurnya. Bagaimana dia nak kena pada sasaran? Dan juga kayu itu kalau tinggal dalam hutan, orang tak tahu pun nilainya sangat mahal, menjadi kayu gaharu bila diekspor. Dan juga emas yang duduk dalam bumi itu, kalau tak dikeluarkan, dia hanyalah batu-bata saja yang tidak bernilai. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, inilah kisah tentang golongan Arab yang enggan bersama dengan Nabi SAW. Dan kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan tentu tak sabar nak belajar bahasa Arab, seperti kaedah yang pernah saya cerita kepada tuan-tuan. Kami di Telaga Biru di Zazan Travel begitu prihatin untuk membantu tuan-tuan memahami bahasa ibadah tuan-tuan, bahasa Al-Quran, dengan satu metodologi bahasa Arab. InsyaAllah sedikit masa sekali lagi kami akan perkenalkan. Tunggu nanti tuan-tuan, kita mengambil masa dalam musim PKP dan sebagainya untuk dapat kelulusan, untuk buat recording dan sebagainya. Kerana belajar bahasa Arab cara ini telah diperkenalkan di lebih 126 negara dan terbukti mampu memberikan kepada mereka itu, orang ajam itu, memahami ibadah mereka dan memahami cakap Arab dengan baik. Pergi ke Dubai boleh cakap Arab, bisnes boleh cakap bahasa Arab. Nah tak kaedah ni Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan lihat ayat ke-11 yang Allah Taala utarakan kat sini. Bila disebut perkataan mukhallafun, mukhallafun ni datang dari perkataan bahasa Arab khalf. Khalf ini makna belakang, wara. Bukan wara, wara. Jadi khalf. Mana khalf ini makna belakang. Sesuatu yang ditinggalkan. Satu yang duduk di belakang. Tetapi kenapa Allah gunakan dalam bentuk wazan isim maf'ul kat sini, mukhallafun? Allah tak sebut mukhallafin. Allah tak sebut mukhallafun, Allah tak sebut mukhallifun. Allah mukhallafun, wazannya mufa'alun. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini isim maf'ul namanya. Kan kita dah sebutkan tadi bahawa golongan Arab ini memilih untuk tinggal di Madinah. Mereka tidak mahu menyertai Nabi dalam rombongan Hudaybiyah, dalam rombongan jihad umrah itu. Umrah juga merupakan jihad. Tak berlaku jihad, saya dah terang kepada tuan-tuan. Mengapa mereka pilih untuk tinggal di Madinah? Kerana mereka tidak mahu terlibat, mereka takut mati, dan mereka yakin Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak akan pulang ke Madinah, dalam ayat yang ke-12. Jadi dalam ayat ini Allah tidak guna perkataan mukhallif, Allah guna mukhallaf. Sebenarnya tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, menunjukkan bahawa pilihan untuk melakukan kebaikan ni memanglah kita rasa kita yang pilih, tapi sebenarnya Allah yang tetapkan. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, bila menyebut tentang ayat ridha, Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka, barulah mereka ridha pada Allah. Kita bangun tahajud bukan sebab kita nak bangun, tapi Allah pilih kita, tuan-tuan. Gitu juga dalam ayat tentang murtad, may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna. Kita belajar laras bahasa takdim dan juga takhir sebagai satu bentuk ijaz Quran dahulu, bahawa mendahulukan, mengemudiankan ada sebab di sebaliknya. Maka dalam ayat surah Al-Maidah itu menceritakan tentang ancaman ataupun peringatan tegas Allah kepada golongan yang tidak mahu membawa Islam, memperjuangkan Islam ini. Kalau kamu meninggalkan Islam, Allah akan gantikan untuk perjuangan Islam ini seorang lebih baik daripada kamu. Allah cinta pada mereka, mereka cinta pada Allah. Rupa-rupanya bila kita melakukan amal saleh, janganlah sekali-kali kita menyangkakan kita yang nak buat. Sebenarnya kasih sayang Allah menyebabkan kita dapat buat, tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan dapat pegang Quran, dapat baca Quran, sebenarnya bukan usaha tuan-tuan.
memang usaha tuan-tuan, tetapi pilihan daripada Allah SWT jua sebenarnya. Maka kembali kepada kisah mukhallafun ini, Allah tidak sebut mukhallifun atau wazan isim fa'il, Allah sebut mukhallafun bagi memberitahu kita sebenarnya golongan Arab yang lemah iman ini, mereka ditinggalkan, bukan mereka meninggalkan. Mereka merasakan mereka meninggalkan Nabi, sebenarnya Allah meninggalkan mereka. Jadi ini mengisyaratkan pada hakikatnya bukan mereka meninggalkan Nabi, tetapi mereka lah yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka lah kelompok yang tidak patut turut serta, kerana semangat mereka adalah terlalu kebendaan. Mereka sentiasa dipengaruhi oleh perkara-perkara bersifat harta benda, melihat segala-galanya, penilaiannya, awal akhirnya, benchmark yardsticknya, semuanya melihat apa yang masuk dalam kocik mereka, apa yang jadi dalam tembolok mereka. Jadi inilah dia perkataan yang menunjukkan bahawa melakukan kebaikan ni sebenarnya merupakan rahmat daripada Allah, tuan-tuan. Penyebutan kata minal Arab untuk mengecualikan sebahagian sahabat Nabi yang juga tidak ikut, tetapi bukan dari golongan Al-Arab ini, dan mereka juga memiliki alasan yang betul-betul menghalang untuk turut serta. Jadi menunjukkan segelintir sebahagian daripada mereka ini yang bersikap kebendaan dan mengukur segala-galanya pada pulangan yang datang kepada mereka di sudut keduniaan, menyebabkan mereka tidak mahu bersama dengan Nabi SAW dalam perjalanan itu. Jadi permintaan Arab Badui ini supaya Nabi memohon keampunan buat mereka. Kata Al-Imam Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir, ia merupakan permohonan yang tulus, kerana mereka sebenarnya bukan orang munafik. Jadi ayat ini menunjukkan mereka bukan munafik. Mereka mungkin memiliki sifat kaum munafikun, tapi mereka bukan munafik, mereka lemah iman. Itu sebab menunjukkan mereka minta kepada Nabi supaya minta keampunan kepada Allah. Kata Al-Imam Ibn Ashur, mereka menduga bahawa permohonan dipanjatkan oleh Nabi tentunya akan dapat kemaafan daripada Allah, keampunan terus daripada Allah. Mereka sebagaimana hal orang yang tidak faham, mereka ini lengah akan pengetahuan Allah yang menyeluruh di antara lain tentang isi hati mereka. Allah mengetahui segalanya. Mereka tak perlu beritahu kepada Nabi, Allah dah tahu dah keadaan mereka sebenarnya. Jadi sikap kaum Badui ini masih menurut para ulama seperti dijelaskan di atas, serupalah dengan sifat kaum Yahudi yang membunuh Nabi Zakaria AS, kerana mereka takut jangan sampai baginda mendoakan kebinasaan buat para pembunuh anak Nabi Zakaria, iaitu Nabi Yahya. Dan kerana itu ayat ini ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, iaitu bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Allah SWT Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan akhir sekali, tuan-tuan, saya sebut kepada tuan, mereka itu menyangka bahawa Nabi tidak akan pulang ke Madinah. Golongan Arab Badui yang lemah iman ni, mereka takut nak pergi bersama dengan Nabi, takut terdedah kepada bahaya, nanti segala harta yang mereka miliki akan ditinggalkan. Dan kemudian Allah menyebut di hujung ini, wa zalantum zana sawi wa kuntum qauman bura. Kamu ini merupakan orang yang dalam penilaian kamu menyangka sangkaan yang buruk, dan kamu merupakan kaum yang binasa sebenarnya. Bur ini kalau kita belajar bahasa Arab, datang perkataan baraya buru, maknanya ia satu tempat yang kering, kontang, gersang. Jadi tempat yang tak dapat ditumbuhi, ditanam sebarang pokok kat situ. Jadi para penderhaka digambarkan oleh Allah sebagai tanah yang gersang, kerana mereka ni, kalau Melayu pun sebut hati kering lah. Tak nampak hati kering. Memanglah kata-kata orang hati kering saja boleh berkata demikian kepada Nabi. Para sahabat Nabi amat takut untuk bercakap apa-apa yang melukakan perasaan Nabi SAW. Tetapi kaum Arab ni merupakan orang yang tak berpendidikan, tak ada pelajaran, maka kata-katanya kasar. Jadi pernah saya terang kepada tuan-tuan tentang orang Arab Badui datang ke Madinah, dikencingnya dalam masjid Nabi SAW. Nabi sedang berkhutbah, dia bertanya ketika khutbah. Jadi orang-orang Arab Badui ni kadang-kadang disebut oleh Imam Al-Hayy Al-Kattani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah, kalau orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, maka berlumba-lumbalah para sahabat datang untuk mendengar persoalan mereka, lantaran mengetahui Arab Badui ini merupakan orang tak berpendidikan, dan Nabi meraihkan mereka dengan soalan-soalan mereka yang luar biasa, dan kadang-kadang nampak kebodohan itu, tuan-tuan. Jadi para sahabat Nabi ni educated, talented, mereka takut nak tanya Nabi soalan dan nanti menyebabkan Nabi marah. Kita baca di awal surah Al-Fatih dulu, antara Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi 3 kali, Nabi tak jawab, terus segusar takut ayat Quran turun mengenakan hukuman terhadap soalan-soalan beliau tanyakan. Itu sikap orang-orang Arab yang berpendidikan macam Umar Khattab, Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Tapi golongan Arab Badui ni, kalau nak tanya apa, dia akan cakap saja tanpa ada sikit pun perasaan malu. Dan pernah di kalangan mereka ni yang kencing dalam masjid Nabi pun ada, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian kalau kita lihat, tuan-tuan, bahasa Arab, perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini adalah kaum. Kaum ni menekankan bahawa sikap itu sebati dengan diri mereka. Maknanya kebanyakan mereka berfikir demikian. Apa nak buat, tuan-tuan? Kadang-kadang boleh berhimpun satu keluarga dalam kejahatan.
boleh berhimpun satu kampung dalam keburukan dan kejahatan. Memang kita tak dapat nak pastikan hidayah itu sampai kepada siapa pun. Kadang-kadang kita rasa hairan, kita berurusan dengan seorang yang mana dia telah menipu kita. Kita pergi laporkan kepada ayahnya pergi ke masjid, tapi akhirnya ayahnya pula pergi serang kita. Berlaku tuan-tuan? Saya tak masukkan siapa, tapi tentu tuan-tuan ada pengalaman demikian kan? Yalah, mana boleh ayah nak meninggalkan anaknya, nak membelakangkan anaknya. Tentu akhirnya anaknya juga akan menang. Kita datang untuk mengemukakan kepada Tuan Haji, yang saya dah puas berurusan macam-macam cara, ditukar telefon. Saya telefon dia tak angkat, saya cakap dia tak dengar. Dia hutang dengan saya sekian banyak, saya tak tahu dah nak mengadu pada siapa. Kerana duit ini duit orang. Kita pun pergi jumpa lah dengan ayah ibunya, mengharapkan ayah ibunya bagi sokongan kat kita. Mula-mula dengar macam menyokong kita, tapi kemudian lepas tu jumpa dengan anak dia dah lain pula, musuh kita pula jadinya, langsung dah tak pergi ke masjid pula dah. Ada pengalaman-pengalaman macam ni. Jadi ini yang Allah maksudkan. Kadang-kadang bila terjerumus yang sebahagian daripada mereka ke dalam kejahatan, yang lain pun turut serta jadi orang yang buta mata hatinya untuk menyertai kesesatan dan juga kejahatan tersebut. Jadi organize punya kriminal, tuan-tuan ni. Jadi inilah yang berlaku kepada golongan Arab Badui, yang bila seorang, 2 orang, 3 orang, 10 orang tidak mahu turut serta, akhirnya satu kabilah ikut tak mahu turut serta bersama-sama, kerana yang dipentingkannya adalah ikatan persaudaraan dan juga kekabilahan itu. Jadi Allah menyatakan kat sini kaum Mambura, berarti kaum itu keseluruhannya secara total ikut dalam kesesatan dan kerugian itu, padahal mereka tentulah tahu Allah tentu akan memenangkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala telah melarang mereka untuk turut serta dalam perjalanan Nabi, kerana perjalanan berikut mengandungi janji-janji kemenangan dan mempunyai pulangan-pulangan keuntungan yang hebat. Barulah mereka nak turut serta, tapi itulah tidak berguna lagi pada waktu itu, kerana Allah tidak benarkan mereka pergi menerusi lisan Nabi-Nya SAW. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan. Sebelum terlupa, saya menyampaikan pesan daripada penaja, dapatkan Habatus Sauda Birkah daripada Zahzan Travel pada musim Covid ni tuan-tuan ya, sebagai satu ikhtiar. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada kita di penyakit yang bahaya ni. Kami telah proses dan sedemikian rupa agar mudah digunakan. Minyak Habatus Sauda dalam bentuk begini boleh ditelan tuan-tuan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Alhamdulillah, banyaklah sahabat yang telah menggunakan, mendapati padanya ada kebaikan. Ada yang kena penyakit sembuh, resdung sembuh. Mereka yang tak boleh tidur malam dapat tidur malam. Mereka yang nak menyusukan anak, susu bertambah. Ada yang rambutnya gugur, tak lagi gugur dengan sebab Habatus Sauda dengan izin Allah SWT. Nabi menyatakan padanya ada kebaikan dan keberkatan. Dan para imatil hadis mengumpulkan banyak riwayat yang mengukuhkan kepada kelebihannya. Peranan kami mempersembahkan yang mudah, yang bentuk yang mudah untuk tuan-tuan gunakan. Habatus Sauda Birkah daripada Zahzan Travel. Dan tuan-tuan jangan lupa kami juga mengedarkan kurma Mekjol dan juga Ajwa untuk bulan Muharram kita nak puasa Isnin Khamis, maka dapatkan kurma ni tuan-tuan. Ini Nabi sabdakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wasirun. Saya makan kurma Ajwa setiap pagi 7 biji, Allah selamatkan dia daripada racun dan juga sihir. Inilah kurma Ajwa yang datang dari Madinah. Ada sijil lahirnya dari Madinah tuan-tuan. Dapatkan dari Zahzan Travel. Dan begitu juga kurma Mekjol yang bersaiz besar, yang dipetik daripada ladang-ladang di Jordan dan juga di Syria dan juga di Palestin. Dapatkan tuan daripada Zahzan Travel. Sekian tuan-tuan. Jangan lupa juga untuk menziarahi www.telagabiru.com.my, yang mana kami menerbitkan buku-buku latihan untuk anak tuan-tuan musim cuti yang berpanjangan ni. Buku matematik, sains, geografi, sejarah, bahasa Melayu, pendidikan Islam, bahasa Arab, semuanya ada. Belajar Jawi, belajar khat. Tuan-tuan belajar khat tuan-tuan. Mudah-mudahan rezeki anak tuan-tuan terbuka pada masa hadapan, kerana saya dapat pesan daripada penulis Quran terkemuka di dunia. Bahkan semua Quran yang kita baca adalah tulisan beliau. Syekh Dr. Osman Taha berpesan kepada saya ketika saya ziarah beliau di Madinah sebelum ini, didiklah anak-anak kamu mencintai tulisan Quran, kerana rezeki mereka akan terbuka luas dengan penguasaan bahasa tulisan Al-Quran. Dapatkan tuan-tuan buku belajar kaligrafi Arab dari Telaga Biru, dengan pensel khat pun dibekalkan bersama-sama. Tak ada kat tempat lain tuan-tuan, hanya di Telaga Biru saja. Dan tuan-tuan juga boleh belajar tulisan Jawi dengan kaedah belajar Jawi dengan nombor yang dipelopori oleh Ustaz Wan Azhar, yang terbukti boleh mengajar anak-anak orang bukan Islam, anak orang asli pun boleh belajar bahasa Al-Quran dan menulis dengan cemerlang sekali. Dalam berapa jam saja mereka menguasainya menerusi kaedah belajar Jawi dengan nombor. Dapatkan semua ni daripada
www.telagabiru.com.my. Tolong sebarkan tuan-tuan ni, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz sekalian. Kalian boleh beli direct daripada telagabiru.com.my, kami hantar ke rumah. Dapatkan segera. Baik, setakat ini saja dulu. Sama-sama kita tangguh dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Tuan, jaga diri baik. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan Allah. Astagfirullah hadinakum wa amanatakum wa khatim amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mirza Idrus. Terima kasih Suzy Daniel. Tolong share dengan teman-teman yang lain Syamsiah Idris. Terima kasih semua. Jumpa lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tengku Murni, terima kasih. Tengku Malini, terima kasih. Zuzati Ahya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.